jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warga baginda, sahabat baginda, dan rakan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada rakan-rakan kita. Apa khabar anda semua? Harap dalam keadaan sihat sejahtera, tenang sahaja. Terima kasih kepada Pak Ngah Bengkel, Nuraini Kasim, Syahrul Wafa, Nur Syarif dan Suraul Jannatul Firdaus. Dan begitu juga Iza Nur, Rahana Ana, Azman Man, dan lontarkan komentar anda. Adakah mendengar suara saya dan daripada mana kalian bersiaran langsung? Terima kasih juga kepada Zai Ismail yang turut bersama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah share-sharekan, tagkan nama rakan-rakan sebanyak mungkin. Hari ini hari Jumaat, hari penghulu segala hari, untuk sama-sama kita kongsikan tajuk buat bicara kita pada hari ini yang dibawakan oleh Sekretariat Jom Vaksin NGO dan MOSTI pada hari ini, yang mana kita bawakan untuk anda semua. InsyaAllah yang mana musibah orang susah ujian bagi kita. Jadi kita lihat ramai orang diuji kalau lihat di luar sana, dan begitu juga kita pada hari ini insya-Allah rakan-rakan Zai daripada Singapura. Oh subhanallah, daripada Singapura, daripada Perlis, Maimunah Muhammad, waalaikumsalam Ustaz, daripada Singapura, daripada Perlis ada bersiaran langsung dengan kita pada hari ini. Tagkan rakan-rakan anda, tagkan rakan-rakan anda, keluarga anda daripada Hulu Selangor, Maimunah daripada Hulu Selangor, subhanallah. InsyaAllah kita akan bersama dua insan tuan guru kita yang mana tidak asing lagi bagi kita pada hari ini. Dua insan yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum tuan guru kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Azhar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat dah insya-Allah. Alhamdulillah. Allah, kalian merupakan insan yang begitu penting pada saat ketika genting pada hari ini. Kerana apa? Kita nak supaya nasihat daripada tuan guru kita pada hari ini insya-Allah memberikan ketenangan kepada rakyat di luar sana yang diuji dengan pelbagai ujian.
Jadi kita lihat juga daripada hari ini rancangan kita hari ini ada daripada Singapura Ustaz, daripada Perlis, daripada Selangor Maimunah, Zai Ismail daripada Singapura, daripada Iza daripada kampung kota. Oh, ini saudara saya Izanur. Saudara-saudara ni subhanallah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana lagi? Tuan-tuan terus nyatakan daripada mana kalian, daripada Port Dickson. Nah, subhanallah, terus share dan tagkan rakan-rakan anda. Kenapa kita nak membicarakan sesuatu yang penting, sesuatu yang begitu baik untuk kita sebarkan. Yang mana hari ini tajuk bual bicara kita pada hari ini begitu cantik dan saya rasakan amat menarik, yang mana bersama dengan panel musibah orang susah, ujian bagi kita. Terlihat orang yang diuji, dia tak ada makanan, hilang pekerjaan, mereka diuji. Tetapi sebenarnya kita juga turut diuji. Dan apa kata kita menonton sedikit video yang telah disiapkan oleh tim Jom Sekretariat kita, Abang Roy, yang telah menyiapkan video kita. Sama-sama kita dengarkan apakah kata-kata asatizah dan apa kata mereka yang diuji. Sama-sama kita saksikan. Hidup kita ni, kita selalu kalau nak sesuatu, kita kalau nak, kita nak. Kalau kita tak dapat, kita marah. Kadang-kadang kita tanya, kenapa orang buat macam ni pada saya? Kenapa orang macam ni, kenapa macam ni, kenapa tak orang lain? Tapi sebenarnya ada orang diuji dalam kehidupan, dapat jodoh lambat. Ada orang diuji dalam kehidupan, dapat anak lambat. Selalu manusia kata, Tuhan marah saya, Tuhan tak sayang saya. Saya nak beritahu tuan-puan, bagi semua musibah dalam dunia ini cuma ada satu jawapan. Tak ada dua, tak ada tiga, cuma satu. Apa jawapan dia? Semua yang terjadi ni kerana Allah sayang kita. Tuan-tuan tengok orang bersedih, susah, rasa kehilangan sesuatu, beritahu kat dia. Semua ni tak ada banyak jawapan, cuma satu. Jawapan dia, Allah sayang kita. Sebab tu Nabi Muhammad SAW ajar kita, kalau kita susah, kita sedih, Allah sendiri berkata dalam Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan jalan solat. Nabi SAW ajar manusia ini bersangka baik. Kalau tuan-puan nak banding susah kita dengan Nabi, apalah sangat. Kalau tuan-puan nak banding tangisan kita dengan tangisan Nabi, apalah sangat apa yang kita lalui dalam hidup ni. Nabi SAW pernah sekali buat dakwah, masuk satu kemah, tercampak keluar. Masuk kemah kedua, maaf lebih kurang bahasa, tercampak keluar, maaf. Akhir satu kemah terima Nabi. Nabi SAW sangat gembira. Bukan sebab Nabi nak orang terima Nabi. Nabi nak orang ni bahagia, masuk syurga, selamat, dapat menjadi manusia bermulia. Apa jadi? Nabi baru nak seronok, datang ketua kaum halau Nabi SAW. Nabi naik unta, orang cucuk unta Nabi, Nabi jatuh, maaf. Orang tabur pasir pada Nabi SAW. Ada orang tarik baju Nabi SAW sampai koyak. Kalau saya tak apalah, saya cuma ebit kan, saya tak bukan siapa-siapa. Ini Rasulullah SAW. Bila Nabi balik tu yang hayang, tak ada orang tolong Nabi, datang satu wanita yang sangat cantik, lawa, baik, sempurna. Itu anak sulung Nabi, nama Zainab. Dia kata, wahai ayah, siapa yang tergamak buat macam ni pada ayah? Siapa yang sampai hati buat macam ni pada ayah? Tahu tak Nabi kata apa? Wahai anakku, jangan kamu lihat apa yang kamu lihat hari ini. Jangan kamu lihat apa kamu lihat hari ini. Dengar baik-baik. Sesungguhnya Islam ini akan sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka, di bandar atau di kampung. Nabi SAW nak semua dalam dunia ini bahagia, masuk syurga. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi tak pernah berdendam dengan siapa-siapa. Nabi menjadikan kesusahan dalam hidup ni satu proses untuk dekat pada Allah. Tentu dalam hidup nak dapat sesuatu kita kena sabar. Sangka baik. Oh, ada baik ni, ada baik. Kemusnahan hidup seseorang bila dia mula sangka buruk pada keliling dia. Sangka buruk pada mak ayah sendiri, sangka buruk pada suami, pada isteri, pada anak-anak, pada masyarakat, pada manusia. Dan tahu tak kemuncak kemusnahan hidup seseorang bila? Bila dia mula sangka buruk kepada Tuhan. Saya pernah jumpa orang, saya sebut tak ada 12 tangan 2 kaki. Malam-malam dia doa, dia menangis, dia basuh tandas. Saya tanya, abang, tumpuan tanya soalan tentang hidup dia. Maaf nak tanya, kita tanya tentang hidup orang. Tahu tak dia kata apa? Ustaz tanyalah, Ustaz. Tak apa, dia senyum je. Orang Thailand, Allah ni baik, Allah ni baik. Dia tak ada 2 tangan 2 kaki, tapi dia kata Allah baik. Kita ada 2 tangan 2 kaki, macam-macam nikmat, tapi kita terlupa nak terima kasih pada Allah SWT. Rasa macam putus harapan untuk hidup. Rasa macam fikiran rasa macam down, sangat-sangat down. Dengan kerja tak ada, nak ramai, harapkan kerja, harapkan duit kerja isteri. Terus kadang-kadang isteri pun selalu duduk menangis dengan kita kan.
tension dengan kita lah. Maksudnya kita pun ada buat hal juga, ada buat buat perangai yang isteri tak suka. Allah subhanallah, itulah dia apa yang telah kita dengarkan. Begitu menyayat hati kita semua, yang mana luahan daripada rakan-rakan kita yang diuji, yang mana mereka diuji, tetapi sebenarnya kita yang berada di sini juga turut diuji. Walaupun melihat menitis rasanya air mata melihat luahan seorang suami, luahan seorang ayah, luahan seorang mereka hamba Allah yang diuji pada saat ketika ini, subhanallah. Berbanding dengan rakan-rakan hari ini, hanya kita sama-sama kita tekan like, tekan share, dan untuk sama-sama kita sebarkan supaya mereka yang diuji kita merasakan ketenangan bila mendengar pandangan-pandangan kepada aktivitas kita pada hari ini. InsyaAllah jangan biarkan ia terlepas begitu saja di hari Jumaat pada hari ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah panel-panel kita akan mengupas tajuk yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Sama-sama kita telah menonton Ustaz Nazria. Yang begitu juga Ustaz, yang mana dalam kita para asatizah, walaupun ialah asatizah pun kadang-kadang diuji juga. Yang mana dengan anak kuliah pun tak boleh dengan Ustaz. Tetapi kekuatan yang ada dalaman spiritual yang ada pada kalian, itulah yang akan menjadi dorongan kepada semua rakyat Malaysia yang hari ini diuji dengan pelbagai ujian. Ada yang hilang keluarganya, ada yang hilang tempat kebergantungannya, ada yang hilang pekerjaannya, dan ada segala-galanya, ada hilang kenderaan dan macam-macam. Yang ada yang paling menyedihkan kita, ada mereka yang tiada makan minumnya untuk meneruskan kehidupan. Jadi insyaAllah Ustaz, yang mana saya nak pergi kepada panel kita yang pertama pada hari ini, yang mana mungkin Ustaz Azhar Ramli berpengalaman dalam bidang muamalahnya, dalam kuliah-kuliah yang telah Ustaz gerakkan. Mungkin apa yang kita nak bincangkan pada ini ialah musibah bagi yang susah, yang mana ujian bagi kita. Kalau kita lihat, tengok konteks dari segi antara musibah dan ujian ini, kedua-duanya jika kita di atas bahu, memang bahu yang memikul memang berat. Yang susah dengan musibahnya, dan kita pula ini, dan kita pula suatu ujian untuk membantu mereka. Dan pada musim pandemik COVID 3.0 pada hari ini, kita dianjurkan untuk terus kuat, untuk terus redha, dan untuk terus tawakal. Jadi kelihatan ada macam-macam lah hari ini. Kibar bendera putih, ada yang tak setuju, ada yang setuju dan sebagainya. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan perbezaan antara musibah dan ujian ini. Juga perbezaan antara redha dan tawakal. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadil pengerusi majlis Ustaz Hamdan, yang saya hormati lagi dikasihi ahli panel Ustaz Ahmad Nazri, dan yang saya raikan pada pagi ini tuan-puan di luar sana. Mudah-mudahan kita diberikan kesihatan yang baik, ketenangan, keceriaan. Mudah-mudahan kita juga diberikan keberkatan pada pagi ini sepanjang kita berada dalam program kita. Baik, apa yang disebut oleh Al-Fadil Ustaz Hamdan tadi, kita sekarang ini tuan-puan diuji dengan pandemik COVID-19 hampir 2 tahun lebih, ataupun 2 tahun kita berada dalam suasana musibah ataupun ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak terus kepada nak respon soalan Al-Fadil Ustaz Hamdan berkaitan dengan musibah, ujian dan juga redha dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pertama sekali tuan-puan kita kena tahu itu musibah terlebih dahulu. Musibah ini merupakan satu merujuk ataupun musibah ini merujuk kepada
sesuatu perkara yang buruk yang tidak diingini yang menimpa seseorang. Ini secara umum. Ataupun disebut dalam bahasa simpelnya, musibah ini disebut sebagai bencana ataupun malapetaka yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sejarah menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, sepanjang zaman Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan musibah kepada umat manusia. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya, ada 5 bentuk musibah yang Allah turunkan kepada umat manusia sepanjang zaman. Yang pertamanya disebut oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, iaitu bentuk-bentuk musibah. Yang pertamanya turunnya angin putih beliung. Kita nak tengok musibah yang berlaku pandemik COVID-19 ni, tuan-tuan, dalam bentuk yang mana yang telah disebut oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang pertamanya, musibah yang pertamanya turun angin putih beliung yang mengakibatkan berlakunya kerosakan dan juga kemusnahan harta benda manusia. Dan bentuk musibah yang kedua yang Allah timpakan kepada umat manusia, iaitu berlakunya limpahan air yang turun dari langit ke bumi. Berlakunya banjir besar yang mengorbankan harta benda dan nyawa manusia. Ini bentuk musibah yang kedua. Dan musibah yang ketiga Allah turunkan kepada manusia, iaitu angin kering ataupun panas yang tidak membawa hujan, yang mengakibatkan kemarau yang panjang, yang boleh menyebabkan manusia berhadapan dengan krisis makanan. Dan bentuk musibah yang keempat, iaitu Allah turunkan, Allah timpakan dari langit ke bumi panahan halilintar yang boleh memusnahkan harta benda dan nyawa manusia. Dan bentuk yang kelima yang ada hubung kait dengan suasana kita pada hari ini, iaitu wabak penyakit. Wabak penyakit ini adalah satu musibah yang paling digeruni oleh manusia, yang Allah turunkan dari langit menimpa manusia, sama ada mereka yang beriman maupun mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi musibah ini diturunkan ke atas orang yang beriman untuk mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga untuk menghapus orang-orang kafir di atas muka bumi ini. Ini kalau kita baca sejarah, bagaimana setiap zaman Allah akan turunkan musibah ke atas orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara Allah Taala nak hapuskan orang-orang yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, Allah turunkan musibah dalam bentuk yang meratai seluruh manusia di atas muka bumi ini. Kita lihat bagaimana sejarah bangsa Kipti 700 tahun dinasti Fir'aun. Dalam masa 700 tahun Allah timpakan musibah 7 kali wabak penyakit yang Allah timpakan kepada mereka, sehingga bangsa Kipti pupus dan terhapus di atas muka bumi ini. Yang hanya tinggal hanyalah beberapa bangsa Yahudi yang hanya tinggal dihuni Bani Israel sahaja. Baik, kita nak terus, tuan-tuan. Musibah ini merupakan satu ujian ke atas orang-orang yang susah, yang ditimpa kesusahan, yang ditimpa bala bencana ke atas mereka. Dan juga dalam masa yang sama, musibah juga, tuan-tuan, merupakan dalam masa yang sama kita juga merupakan ataupun menjadi ujian kepada kita untuk membantu mereka dalam keadaan yang kita mampu, sama ada dari segi harta bendanya, dari segi moral dan sebagainya.
Sebab itulah orang-orang yang ditimpa musibah ini tuan-puan, orang-orang yang susah, suasana sekarang ini tuan-puan, kita setiap hari kita dikejutkan dengan suasana orang yang kehilangan pekerjaan, hilang sanak saudara terkorban, nyawa dan sebagainya. Kita dihimpit dengan suasana yang genting. Hampir majoriti kita tuan-puan hari ini dalam suasana yang stres. Manusia tuan-puan sekarang ini majoritinya kita berada dalam suasana yang stres. Orang yang kehilangan, orang yang tipu musibah, bergelut mereka dengan keadaan musibahnya, dan kita juga orang yang tidak ditimpa musibah, kita juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bantu mereka dalam keadaan, dalam suasana yang kita mampu. Sebab itulah orang yang ditimpa musibah ini diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka ini sabar dengan kesusahan yang dihadapi, dan mereka tabah dengan wabak yang dihidapi oleh mereka, dan redha dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-puan, last kali ini kita nak tahu apa dia yang kata redha dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya orang yang ditipu musibah ini boleh tawakal kepada Allah dan boleh redha, tenang walaupun suasana yang orang panggil genting saat sekarang ini. Baik, tawakal ini tuan-puan, kita nak kena tahu tawakal supaya dia datangnya redha. Kena tahu dulu tawakal. Yang kata tawakal ini disebut oleh para ulama kita tuan-puan. Antaranya disebut dalam kitab Al-Imam Ghazali, dalam kitab Usuluddin Al-Arba'in fi Usuluddin, dan juga disebut di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Yang kata tawakal ini menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita serah segala daya dan usaha semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga lenyap daripada hati segala daya upaya sendiri, hanya timbul daya upaya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Perasaan kita ini kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya. Apa yang berlaku kepada kita, kita tak nampak usaha kita. Kita serah usaha dan daya inisiatif kita dan usaha kita, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, sehingga mana lenyaplah, tak nampak pun usaha kita sedikit pun. Yang kita nampak hanyalah tidak ada daya dan usaha, melainkan daya usaha daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Barulah munculnya redha ataupun perasaan redha. Sebab itulah redha ini disebut juga di dalam kitab Penawar Bagi Hati, merujuk kepada apa? Redha ini hati dia menerima. Hati kita menerima dengan tenang ketentuan ataupun qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita redha dengan setiap hukum taklifi yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menerima segala percaturan, ketentuan dan pelaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita, menyebabkan timbulnya rasa tenang di hati kita. Timbulnya kita rasa penyerahan diri dan rasa tenang menerima apa sahaja ketentuan dan percaturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita boleh lahirnya perasaan sabar, lahirnya perasaan tabah. Dalam masa yang sama kita terus tenang, happy, dan boleh mengelakkan daripada kita stres, tuan-puan. Itulah sedikit sebanyak round pertama ini, tuan-puan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan kepada kita untuk terus tabah, untuk terus sabar, cekal, dan juga yang paling penting, tuan-puan, tenang, dan juga kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa saja berlaku ke atas diri kita. Baik, saya kembali balik kepada Al-Fadhil Ustaz Hamdan.
itulah dia kupasan yang berkaitan dengan maksud yang dianjurkan dalam Islam, iaitu apa yang dikatakan usaha, apa yang dikatakan redha, dan apa itu dikatakan tawakal, dan perbezaan yang telah dinyatakan oleh yang berusaha Ustaz sebentar tadi berkaitan perbezaan antara musibah dan ujian. Jadi begitulah secara jelasnya agar kita rakan-rakan yang berada di talian pada hari ini, yang mana saya lihat adalah rakan-rakan kita yang mana bukan Muslim pun ada bersama dengan kita pada subhanallah. Wong Fi Hong, terima kasih kerana menonton kita pada hari ini. Alhamdulillah kita hari ini membicarakan semua keseluruhan, kita nak menyelamatkan, kita nak membantu semua ummah tanpa mengira agama, bangsa, negara, agar sama-sama kita bangkit, sama-sama kita berusaha saling melengkapi dan saling tolong-menolong. Dan begitu juga rakan-rakan kita pada hari ini, terima kasih pada Muhammad Haidir Akhzan yang telah pun share, begitu juga dengan Puan Maimunah, anak-anaknya diuji dengan positif COVID, mudah-mudahan sihat, dan begitu juga Siti Sarah dan rakan-rakan lain yang terus berkongsikan apakah perancangan kita pada hari ini. Like dan share, kongsikan di Facebook anda. Mudah-mudahan dengan gerak kerja kita secara bersama pada hari ini, asatizah juga, mereka juga kehilangan pekerjaan, mereka juga hilang sebuah pendapatan, dan hari ini mereka bersama dengan kita untuk apa? Untuk sama-sama kita merasai, untuk sama-sama kita menghayati. Kenapa? Bila mana kita diuji, itulah tandanya Allah sayang kita semua. Bila mana kita diuji, kita lihat bagaimana para Nabi, umat Nabi Muhammad SAW juga diuji, para sahabat juga diuji dengan begitu hebat ujian mereka. Tetapi kita pada hari ini, kita nak tengok bagaimana tajuk yang telah diberikan kepada sekretariat kita pada hari ini untuk sama-sama kita kupaskan. Dia Ustaz Nazri, insyaAllah di panel kita yang kedua, yang mana saban hari kita melihat. Yang mana pagi tadi saya pun bangun daripada tidur, kita lihat pendaftaran online yang mana digerakkan oleh geng Ustaz sendiri, yang mana Sebakul Kasih, dan digerakkan juga di geng Surah Putrajaya Sebakul Kasih juga. Lihat pendaftaran online tadi, subhanallah, ramai mereka yang memerlukan bantuan, ramai yang mereka merasai keluh kesah. Jadi insan-insan ini yang ditimpa musibah dan masalah dalam hidup mereka, ada yang sudah jatuh ditimpa tangga, hilang pekerjaannya, hilang pula berlaku pergaduhan dalam rumah tangga, hilang suami, hilang isteri, hilang anak-anak, dan begitu juga kita lihat. Maka semakin ramai Muslim bagaimana sebagai seorang Muslim tidak seharusnya bertindak macam lihat tabun berjalan di depan setiap hari Jumaat. Kalau terlihat ada yang terlalu, kalau biasa hari Jumaat ini lalu tabunnya bukan sekadar lihat, senyum sahaja dan buat-buat tidur. Jadi mungkin Ustaz kalau kita lihat hari ini juga ada yang hilang, tak ada tongkes nak masak, ada yang anak-anak mengeluh nak masak dan sebagainya, dan ada rakan-rakan banyaklah mereka diuji. Jadi mohon Ustaz bagi sedikit kata-kata motivasi. Yang mana Ustaz juga kulihat banyak menyampaikan kuliah-kuliah berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi. Begitu juga kulihat Ustaz juga sentiasa buat kuliah dalam online dan sebagainya. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi kata-kata motivasi sedikit. Apakah peranan yang boleh kita ambil kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah ini? Semoga kata-kata Ustaz umpama vaksin lah. Kita kena cucuk baru ni kan. Cucuk baru ni rasa cucuk tu baru rasa sedikit kuat lah. Jadi mohon Ustaz bakar semangat kami ni. Supaya apa yang patut kita buat dan apakah kita boleh bertindak, seseorang tu boleh bertindak. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi kata-kata semangat kepada kami dan semua mereka yang berada di luar sana. Silakan Ustaz. Terima kasih moderator Fadil Ustaz Hamdan Muhammad. Sepatutnya anak moderator Ustaz Hamdan Penna. Itu yang termaktub sebenarnya di Lauh Mahfuz tu. Rakan Penna Fadil Ustaz Azhar Ramli, Masya Allah, Tabarakallah. Dan semua sahabat-sahabat yang menonton live kita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd.
Baik, semua yang menonton pada pagi ini, mudah-mudahan kita dalam keadaan meningkatkan amal ketakwaan kita kepada Allah. Apa saja keadaan kita, ianya adalah baik seperti mana promo yang disebut oleh Fadil Ustaz Abid Liu tadi, semuanya baik. Kerana sebagai seorang bapa takkan suruh anak buat benda-benda buruk. Maka jauh lebih lagi Allah takkan tentukan benda-benda yang buruk pada hamba dia. Itu yang pertama. InsyaAllah berbalik pada persoalan yang dibangkitkan oleh Ustaz Hamdan, Ana bila dimaklumkan untuk forum pada pagi ini, Ana terus kata orang Kedah, Ana ketak lutut. Pasal ni Ana kalau bercakap seorang-seorang, insya-Allah. Tapi kalau forum berganding dengan para alim ulama, para asatizah yang langit dengan bumi lah, Ana terus terang katakan dari sudut ilmu dia dengan Ana, memang Ana ketak. Kan? Jadi ala kulli hal, kerana dah tertulis melalui sabda Nabi kita SAW, majlis ilmu ni majlis yang diampunkan dosa. Majlis ilmu ni jalan-jalan menuju syurga. Majlis ilmu ni suatu benda yang dinaungi para malaikat. Majlis ilmu ni adalah satu taman-taman syurga Allah di dunia. Maka Ana pun ambil lah kelebihan tadi, insya-Allah. Kalau ada salah, Ustaz Azhar dan moderator kita sendiri Fadil Ustaz Hamdan tolong betulkan Ana, insya-Allah. Baik, alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih kepada semua yang menonton. Moga dalam redha dan rahmat Allah. Redha kita dah faham, Ustaz Azhar dah kupas tadi. Perbezaan dengan redha dan tawakal. Alhamdulillah. Baik. Jadi Ustaz Hamdan bagi Ana ni, dia kata bagi satu suntikan vaksin. Memang betul lah, Ana sendiri pun baru satu dos. Kan? Belum dos yang kedua. Jadi baru satu suntikan, bolehlah setakat satu suntikan. Kalau nak bagi dos kedua, Ana dah tak mampu. Baik, bila dalam keadaan yang kita diuji ni, daripada awal Mac tahun lepas, 2020, tahun ni dah masuk bulan 7. Kan? Kalau ikut angka tahun 20 dan 21 dah 2 tahun. Tapi perkiraan bulan dalam lebih kurang 15-16 bulan kita diuji. Dalam keadaan yang sangat-sangat mengekang. Pendapatannya bukan terjejas, ada yang hilang terus. Ahli keluarga bukan yang sakit, ada yang meninggal. Kan? Pergerakan bukan kata terbatas, tak boleh keluar rumah. Ini benda yang kita hadap sekarang. Jadi sebagai suntikan semangat, sebagai satu suntikan motivasi kepada kita, pada pagi yang mulia ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, kita petik dulu. Kita petik satu motivasi dari Allah sendiri. Dari Allah sendiri, kita ambil satu ayat yang ke-11 daripada surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun, ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma musibah min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Sedap sangat ayat ni tuan-tuan, para penonton, keluarga kita semua. Ayat ni Ana guna bahasa nak sangat-sangat lazat. Sangat-sangat manis, sangat-sangat indah. Ingat apa saja berlaku dalam rumah tangga, berlaku pada jiwa kita, harta, keluarga. Nombor satu, cari Allah. Nombor satu, cari Allah. Ana ulang lagi sekali, nombor satu, cari Allah. Apa kata Allah tadi? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah. Musibah ni satu benda yang mudah nak faham kata para ulama. Satu benda yang kita tak seronok. Musibah lah tu. Macam Fadil Ustaz Azhar kupas. Ada 5 benda yang disebut oleh Imam Fakhr Razi rahimahullah ta'ala dalam tafsir dia. Antaranya disebut tadi angin ribut, puting beliung yang merosakkan harta benda. Hujan lebat sehingga banjir. Angin kemarau, penyakit yang kronik, kemusnahan harta benda. Itu semua benda kita tak suka. Keluarga kita ataupun kita wal-iyadzubillah didapati positif COVID, itu semua tak suka. Tak tahu ke ada orang seronok kan? Dia gigi swab test, encik positif. Ya Allah, sujud syukur dia lepas swab test, dia positif COVID, dia sujud syukur. Ada? Tak ada. Mesti muka dia muram, menangis.
Kan sahabat kita semalam lepas pengurusan almarhum Tuan Guru kita Fadil Ustaz Ridwan Rahmat, bila dia kata kena pergi swab test je, isteri dah menangis. Positif negatif belum tahu. Kena pergi swab je, isteri dah menangis. Maknanya benda ni tak seronok. Musibah ni benda ni tak seronok pada fikiran, pada akal, pada jiwa kita. Itulah musibah kata para ulama. Jadi tidaklah menimpa tadi ma musibatin illa biidznillah. Semuanya dengan izin Allah. Kalau tak izin, angin tak akan bertiup. Kalau tak izin, hujan tak akan turun. Kalau tak izin, kemarau tak akan berlaku tanpa izin Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa beriman dengan ketentuan Allah. Ini anak kata yang ni ayat ni sangat lazat, sangat manis, sangat indah ayat ni. Dia terima ketentuan Allah dengan lapang dada. Tadi Ustaz Azhar sebut dengan penuh redha jiwa dia. Dengan penuh redha jiwa dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billah." Kalau kamu betul-betul beriman dengan ketentuan aku, ahli keluarga kita kena COVID, ahli keluarga kita ICU mungkin. Mungkin ahli keluarga kita meninggal. Meninggal tak kisahlah sebab apa pun. Cuma sekarang ni kita sebut, katalah asbabnya COVID. Dia beriman dengan ketentuan Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Masya Allah tabaraka ta'ala. Bila dia terima ketentuan Allah dengan penuh iman, ini yang Allah nak. Dengan penuh redha, Allah nak uji aku. Dengan penuh rasa syukur, Allah pilih aku untuk angkat darjat dia. Boleh faham? Man yuridillahu bi khairan yusib anhu, kata Nabi SAW, atau kama qala. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bi khair, siapa-siapa yang Allah nak dia tu jadi lebih baik. Lebih baik percakapan dia, lebih baik akidah dia, lebih baik pegangan agamanya, lebih baik amal solehnya, lebih baik keluarganya. Yusib anhu, kata Nabi, Allah akan uji dia dengan satu ujian ataupun musibah yang kita bincang pada pagi ini. Allah akan uji dia. Allah akan uji untuk angkat darjat dia. Maka di sini kata Allah, wa may yu'min billah, dia beriman dengan ketentuan Allah, yahdi qalbahu, Allah akan bagi hidayah pada hati dia. Allahu Akbar, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang menonton. Baik, besi, seketul besi yang digali dalam perut bumi yang kita namakan biji besi. Emas yang keluar pada perut bumi yang namanya ketulan-ketulan emas asli. Tembaga, perak dan sebagainya. Timah dan sebagainya. Bila keluar daripada perut bumi, benda tu harganya murah. Tetapi bila dibersihkan, harganya makin naik. Bila dibakar, diketuk, dibakar, buang pasir, buang batu, harga dia lain. Bila dibakar dan diketuk, ada rupa bentuk, diberi perhiasan, buat cantik-cantik, lagi mahal. Besi tu kata, kenapa bakar aku? Kenapa ketuk aku? Sakit. Kenapa uji aku begini? Aku tak mampu, kata besi. Sampai jadi cair, kata besi. Aku dituang dalam acuan, cair. Hilang rupa aku yang asal. Bila dah keras, bila dah berkilat, kena berasur dan sebagainya. Tinggi harga besi tadi. Tinggi harga besi tadi. Begitulah kita. Allah sayang kita, Allah datangkan ujian kepada kita. Untuk Allah angkat darjat kita. Untuk Allah angkat darjat kita. Kita tanah air kita khususnya, belum lagi diuji sebegini berat. 2014 banjir tak semua negeri yang kena. Tapi pandemik semua negeri yang kena. Dan hampir setiap kampung coronavirus dah masuk. Mungkin setiap rumah belum lagi. Setiap kampung dah masuk. Begitulah juga kalau tuan-tuan nak dapat gaji yang tinggi. Tuan-tuan nak dapat gaji yang tinggi. SPM sekian gaji dia. STP sekian gaji dia. Ujiannya berbeza. Diploma sekian gaji dia. Ujian dia berbeza. Degree tinggi lagi gaji dia. Soalannya berbeza. Master, PhD, profesor, lagi susah dia kena belajar. Nak dapatkan nama yang lagi besar, pangkat yang lagi besar, gaji yang lagi besar. Begitulah kita. Jadi bersangka baik sentiasa dengan Allah. Semua benda ni Allah bagi adalah kebaikan. Kebaikan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, mukmin tidak boleh cemas berhadapan dengan musibah dan malapetaka kerana dia beriman dengan qada dan qadar Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah tahu segala-gala yang dia buat kepada kita.
Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada musibah seperti mana yang Allah sebut dalam surah Taubah ayat yang ke-51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tak ada benda yang berlaku pada aku melainkan Allah dah tulis benda tu nak berlaku. Benda tu akan berlaku pada aku, pada keluarga, pada jiran, pada teman, pada tanah air. Semua ni Allah dah tentukan. Kerana benda ni bukan dalam bidang kuasa kita. Kuman COVID bukan dalam bidang kuasa kita. Dia satu, memang bukan kuasa kita. Kita tak mampu nak lawan. Benda dia kita tak nampak. Kita sanitize. Kita pakai face mask. Ada orang yang kena. Kan? Ada orang tidak ada simptom tapi positif. Ada orang yang kritikal boleh sembuh. Ada orang tiba-tiba tak tahu macam mana, tiba-tiba maut. Ini memang luar bidang kuasa kita. Maka surah Taubah ayat yang ke-51 bagi tahu, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Semua ni Allah tentukan. So Allah kata yahdi qalbahu. Allah nak bagi kita apa dia? Allah nak bagi kita hidayah. Baik, sahabat-sahabat, pada Ustaz Hamdan, Ustaz Azhar, izinkan ana baca ayat yang selalu kita sebut bila ada kematian. Bila ada kematian. Bila satu musibah berlaku, katalah dapat berita ahli keluarga kita meninggal, dah tentu kita akan baca ayat ni. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ataupun kita bila pergi swab test, kita pergi buat swab test, kita katalah positif. Contoh, macam mana dah buat, alhamdulillah negatif. Alhamdulillah negatif. Kan? Katalah contoh-contoh, keluarga kita kena. Dia pergi swab test di mana-mana klinik, hospital, dia telefon, dia WhatsApp, dia kata abah, mak, ibu, umi, mama, abang ataupun alung positif. Mulut kita nombor satu sekali, tadi anda sebut apa-apa terus kontak Allah. Nombor satu, kita lafaz kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni nombor satu. Kenapa ayat ni cukup hebat ayat ni? Cukup Power Rangers. Ayat ni syarah pada surah At-Taghabun yang kita baca ayat ke-11 tadi. Ayat 156, 157 Al-Baqarah ini dia syarah pada Taghabun ayat yang ke-11 kita baca sebagai muqaddimah tadi. Apa kata Allah? Bila idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Subhanallahil azim. Ayat ni bukan 5 bintang, ayat ni berbintang-bintang, bintang-bintang-bintang. Insya-Allah. Baik. Idza asabathum musibah, tak kala seseorang ditimpa musibah. Tuan-tuan, tolong sebarkan forum kita pagi ni pada semua yang tuan-tuan kenal, insya-Allah. Allah kata bila tak kala seseorang ditimpa musibah, COVID lah, kematian lah, positif lah, ICU lah, kehilangan harta benda lah, apa saja musibah termasuk yang pada Ustaz Azhar sebut tadi. Lalu dia melafazkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, aku ni milik Allah. Aku ni milik Allah. Aku milik Allah. Aku tak ada upaya pada aku. Ikut suka Allah nak buat apa. Aku ni dia punya. Wa inna ilaihi, dan kepadanya raji'un. Aku akan balik. Aku akan kembali padanya. Bila orang ni lafazkan ayat tadi, bukan hanya kematian ayat ni, bila dilafazkan ayat tadi, ulaika, pada mereka ni kata Allah, ulaika salawatum mir rabbihim. Masya Allah. Mereka ini terus mendapat doa. Bukan doa lagi lah. Confirm. Apa dia? Kesejahteraan min rabbihim, daripada Tuhan dia. Masya Allah. Tuan-tuan ingat, bila kita lafaz qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah sendiri turunkan kesejahteraan kepada kita. Masa tu juga kita dapat kesejahteraan. Allahu Akbar. Sebab tu orang yang boleh lafaz kalimah tadi, jiwa dia tenang, ya Allah. Jiwa dia reda, macam Ustaz Zahar sebut tadi, ya Allah. Jiwanya syukur, ya Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Dia dapat rahmat daripada Allah. Dia dapat kesejahteraan daripada Allah. Kan? Dia dapat salam kesejahteraan daripada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Masa tu juga Allah turunkan kasih sayang dia. Rahmat ni, kalau kita tengok
Syekh Doktor apa nama ni Saudi tak apa nama yang kita tembak kat Filipina hari tadi, yang tulis kitab La Tahzan tu Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad, tak ingat nama pula dah. Dr. Dr. Abdullah Ain Al-Qarni. Ya. Dr. Ain Abdullah Ain Al-Qarni dalam kitab dia Ala Ma'idatil Quran. Kita duduk sekejap, kita nikmati satu hidangan namanya Quran. Masya Allah. Dia kata Quran tu hidangan daripada Allah untuk kita. Maka kita kena nikmati. Jadi dalam tafsir surah Al-Fatihah disebut rahmat ni adalah induk kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah. Rahmat ni adalah induk kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim tu dia kata Ar-Rahmanir Rahim ni adalah kandungan kepada rahmat Allah. So bila kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun, kepemurahan Allah turun. Masa tu juga. Ini nikmat sebenarnya. Musibah ni wajib kita syukur. Jangan pandang musibah ini benda buruk. Maknanya siapa yang tertimpa musibah, mereka lah insan terpilih ya Allah. Kita panggil orang tu. Kita kata, jom aku nak sponsor hang ambil PhD. Aku nak sponsor hang ambil master. Aku nak hang sambung degree. Dia kata, kenapa pilih saya? Aku tengok kamu boleh pergi. Kita nampak, kita tahu prestasi dia, maka kita suruh dia sambung belajar. Allah tahu prestasi kita, maka Allah bagi ujian untuk kita lebih tinggi. Allahu Akbar. Dan yang ketiga sahabat-sahabat, wa rahmah wa ula. Yang ni, yang akhir ni jauh lebih mahal. Wa ulaika humul muhtadun. Orang jenis ni lah kata Allah, aku bagi ujian, aku bagi sedikit teguran, lalu kata Allah Subhanahu taala, dia ingat aku, orang jenis ni aku doa, aku berikan kesejahteraan, aku bagi dia rahmat. Orang jenis ni lah dia ingat aku, wa ulaika humul muhtadun, aku nak bagi dia hidayah. Tuan-tuan, kehilangan harta benda, ujian sakit, macam-macam yang tak seronok yang Ustaz Azhar sebut, musibah tadi, ada lebih besar Allah nak bagi. Rezeki dalam hidup manusia yang terbesar, rezeki dalam hidup manusia yang terbaik adalah apa dia? Hidayah. Wa ulaika humul muhtadun. Hidayah. Hidayah ni lah yang akan heret kita sampai ke syurga Allah. Hidayah ni lah yang akan bawa kita husnul khatimah. Hidayah ni lah yang bawa kita taman syurga di alam barzakh. Hidayah ni lah yang membuatkan suami mampu pimpin keluarga. Hidayah ni lah yang akan manusia muliakan kita dengan sebab hidayah. Jadi bila dapat satu musibah, jangan dak mengut, jangan dak apa. Ingat ayat 156, 157 Al-Baqarah, ayat 11 surah At-Taghabun. Wallahu taala alam. Balik pada Fadil Ustaz Hamdan. Subhanallah, begitu bersemangat ayahanda Ustaz Ahmad Nazri kita yang memberi kata-kata semangat ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana insya-Allah, yang mana kalau untuk makluman rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, Ustaz Nazri juga terlibat dalam sekretariat Jom Kevin vaksin para asatizah ni bergerak di seluruh Malaysia, bergerak ke sana sini, tak duduk diam. Kenapa? Kerana dia mengingatkan bahawa ujian ini kebersamaan kita semua. Bila mana diuji, kita bersama-sama membantu apa yang boleh kita bantu, apa yang boleh kita gerak bersama. Dan kalau saya juga tertarik dengan apa yang telah dinyatakan oleh Ustaz sebentar tadi dalam ayat, Ustaz ceritakan tadi juga di dalam ayat 155 surah Al-Baqarah juga Allah telah menceritakan kepada kita tuan-tuan sekalian, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesungguhnya kami pasti akan menguji dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan harta benda dan jiwa dan buah-buahan, kerana kami hendak melihat sama ada kamu bersabar atas ujian. Dan wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Ayat ini juga ayat suatu motivasi yang telah dinyatakan oleh Ustaz tadi seterusnya, alladzina idza asabathum musibatun. Yang mana sabar inilah sifat yang tenang.
tidak terburu-buru, kita kehilangan harta benda, kita kehilangan ahli keluarga, kita tiada apa yang ada pada kita, semuanya Allah yang punya. Subhanallah. Rakan-rakan sekalian, saya tertarik juga dengan komentar-komentar terhadap rakan-rakan kita pada hari ini yang mana Allah di antaranya saya tertarik dengan ialah kata-kata tulisan Ponorokiah. Sesiapa yang ditimpa musibah, dialah insan yang terpilih. Bila mana kita meletakkan diri kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah, kita bahawa ini adalah ujian Allah kepadaku, maka insya-Allah jiwa kita akan tenang, kita tidak mudah keluh kesah dan sebagainya. Jadi insya-Allah Ustaz, kita lagi panel kita yang kedua, yang mana dalam suasana pandemik 3.0 pada hari ini ramai yang nak membantu kan. Ada yang punya harta berlipat, rumah bertingkat-tingkat, duit berlipat-lipat, kereta berkilat-kilat, apa dia lagi? Bini sampai 4 tapi nak turun padan tak sempat. Jadi bagaimana hari ini Ustaz, saya lihat sebagai Muslim yang mana kita mahu, ada orang yang tak mampu, duitnya tak ada, hanya mampu ada tenaga. Macam mana anak muda kita pada hari ini dalam geng Surau Putrajaya, mereka ni punya semangat. Tetapi bagaimana kita mengajak mereka dengan dihulurkan oleh mereka yang memberikan sumbangan, mereka bergerak menghantar. Jadi mungkin sebagai Muslim, saya Ustazah, yang mana mahu menghulurkan bantuan, selain kena ada kuat ekonomi, kena kuat fizikal, juga mempunyai aset, ada 4x4 macam saudara Abid kita hari ni kan, punya kereta banyak 4x4 sebagainya, diinfakkan untuk jalan Allah, untuk gerakan-gerakan membantu masyarakat pada hari ni, untuk bergerak sana sini, kena sihat tubuh badan, yang mana kuat dari segi mental juga. Yalah, kadang-kadang kita nak menghantar bantuan, orang kata kita nak ambil kesempatan dan sebagainya, kadang-kadang orang kata kita nak ambil glamour dan sebagainya. Jadi mungkin Ustaz berkongsikan, mungkin Ustaz ada tip-tip amalan pemakanan nak bagi semangat kita sihat, nak bagi tubuh kita sihat, selain daripada kita injek vaksin usaha dan sebagainya. Mungkin ada amalan-amalan senaman atau amalan-amalan doa yang boleh kita semua amalkan untuk kita terus sihat, untuk kita terus kuat, untuk kita keluar ke lapangan. Tidak hanya sekadar kita bermain di media sosial saja, ada kemampuan keluar, ada tak mampu keluar, sumbangkan kepada NGO-NGO yang bergerak pada hari ini untuk sama-sama kita membantu. Mohon Ustaz kongsikan tip-tip amalan pemakanan, amalan senaman ataupun doa-doa yang boleh kita amalkan untuk kita terus kuat, bersemangat untuk membantu mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hamdan selaku pengerusi majlis. Saya nak respon soalan secara ringkas tuan-puan. Sebab kita nak bagi masa lebih untuk penutup kepada Al-Fadhil Tugu kita, Ustaz Ahmad Nazri. Dia punya vaksin tu baru kali pertama. Baru satu vaksin katanya. Dah power dia punya motivasi, suntikan motivasi kepada kita. InsyaAllah kita nak dengar lagi selepas daripada ini sebagai penutup. Jadi saya nak ringkaskan sahaja untuk term ataupun giliran saya ini. Baik, apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Hamdan tadi, kita sebagai orang yang nak membantu kawan-kawan kita, teman-teman kita di luar sana yang ditimpa segala bentuk musibah yang telah disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nazri tadi, pelbagai bentuk musibah yang sedang kita bergelut, sedang kita hadapi bersama, dan kita orang yang juga diuji dengan ada kekayaan, kemudahan, kelapangan, kesihatan tubuh badan. Kita juga diuji untuk membantu mereka semampu yang mungkin. Baik, sudah tentunya kita kena persiapkan diri kita, kelengkapan diri kita, baik dari sudut panggil kekuatan rohaninya, kekuatan mentalnya, emosinya, dan juga dari segi kekuatan fizikal, yang kita nak sebut tiga benda tuan-tuan hari ini. Saya nak simpulkan ada tiga benda saja saya nak sebut. Yang pertamanya tuan-tuan, untuk membina kekuatan fizikal, kekuatan rohani, emosi kita, untuk kita turun ke lapangan, untuk membantu teman-teman kita yang mereka yang diuji dengan musibah ini. Yang pertamanya tuan-tuan, yang pertama sekali, ini sangat-sangat asas yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nazri tadi, iaitu kita kena bina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tingkatkan
pengenalan kita terhadap ketuhanan. Kita lebih lagi kita kena bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena tambah info ataupun maklumat tentang ketuhanan. Dengan arti kata lain, akidah kita mantapkan, akidah yang sahih Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita tingkatkan lagi pengenalan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tuan-puan info ataupun maklumat ataupun ilmu berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan akidah kita, menyebabkan mudah untuk kita implement perasaan sabar, perasaan tabah, perasaan cekal, nak datangnya redha, nak tawakal kepada Allah, serah diri segala-gala apa yang berlaku kepada Allah Ta'ala, berdasarkan sejauh mana kita mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itulah yang pertama sekali, kita kena mantapkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ada amalan-amalan kita. Sebab itulah kita nak mantapkan rohani kita, nak mantapkan emosi kita, nak tenang supaya kita cool, supaya kita bijak handle emosi kita. Kita boleh handle stres. Setiap orang ada stres, tuan-puan. Setiap manusia ada stres. Kanak-kanaknya ada stres, dewasanya ada stres, bahkan binatang pun ada stres. Stres ini ada setiap orang. Cuma kebijaksanaan kita, kekuatan kita untuk handle, untuk urus, bijak mengurus emosi kita ketika kita berdepan dengan segala musibah ataupun berdepan dengan segala bentuk yang menyebabkan emosi kita tak tenteram. Yang pertama sekali, tuan-puan, antara benda yang jangan kita tinggalkan, iaitu para ulama kita, tuan-puan, meninggalkan banyak waris-waris ataupun dia panggil amalan-amalan yang waris daripada Nabi SAW yang kita boleh amalkan. Antaranya, tuan-puan, saya tak nak sebut, mungkin kita dah malu, antaranya saya nak sebut yang asas saja, antaranya jangan kita lupa selawat. Selawat ni, tuan-puan, makanan rohani harian kita. Kalau boleh selawat, tuan-puan, tetaplah 100 ataupun 1000 kali, pastikan kita mewajibkan diri kita berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini orang panggil sumber kekuatan dalaman kita yang paling powerful. Sumber ketenangan kita selain daripada doa, selain daripada kita gantungkan, selain daripada kita memperbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selawat juga merupakan sumber ketenangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawatlah sebanyak yang mungkin, dan pilihlah selawat apapun. Paling simple, tuan-puan, kita tak nak selawat yang panjang, Ibrahimiyah, Tafrijiyah dan sebagainya. Paling simple selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling simple Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu paling simple. Buatlah 100 kali, buatlah 1000 kali. Kerana dia punya benefit, dia punya khasiat, dia punya manfaat sangat luar biasa. Kita tak perlu kita detailkan kerana kita dah maklum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat ini Allah dulu mulakan. Perintah selawat bukan Allah suruh hamba berselawat tanpa dimulakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara luar biasanya selawat, berbeza dengan amalan lain yang Allah sendiri mula dan seluruh para malaikat berselawat, barulah Allah perintahkan hambanya berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita untuk membina kekuatan dan jati diri, kekuatan rohani kita berselawat selain daripada doa. Insya-Allah, tuan-puan, insya-Allah kita akan ada ketenangan walaupun harta benda kita tidak ada. Khususnya, tuan-puan, bukan saja orang yang kaya, bukan saja orang yang muda, tetapi orang yang ditimpa musibah juga, tuan-puan. Orang yang diuji dengan musibah juga, perbanyakkan selawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sumber ketenangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan, saya pengalaman masa belajar dulu, tuan-puan, masa belajar di pondok dulu. Majoriti kawan-kawan ini memang orang tidak berharta. Kadang-kadang duit memang tak ada pun. Bukan kata 100, 200, 50 ringgit memang tak ada. 10 ringgit pun tak ada. Pernah kawan-kawan kita dan saya sendiri tu masa belajar dulu, memang pernah 1 ringgit pun tak ada dalam poket kita. Tapi kita rasa tenang. Allah beri kekuatan kepada kita, rasa tenang. Bangkit pagi belajar adab kita sampai pukul 12 malam mengadap kita. Dengan duit pun tak ada. Makanan pun kita tak takut. Makanan tak ada. Kita serah kepada Allah. Kita reda Allah tentukan. Allah aturkan kepada kita. Ini contoh saja, tuan-tuan. Apabila kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah catur kita. Dan kita amalan itu boleh membantu kita untuk datangnya
ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah hidup ketika belajar rupanya siapa pun memang akan mengalami suasana begitu. Baik, yang kedua tuan saya nak ringkaskan. Yang kedua, amalan kita rohani kita ada. Yang kedua tuan sudah tentu kita juga nak kuatkan badan kita. Kita nak kena jaga fizikal, kita nak kena jaga badan kita. Ini bukan orang panggil apa tuan, bukan gaya hidup doktor saja, tidak, tetapi gaya hidup para ulama kita. Gaya hidup para ulama kita, mereka menjaga kesihatan tubuh badan mereka. Sebab itulah yang kedua tuan, kita kena jaga pemakanan kita. Orang nak turun ke lapangan, geng-geng NGO, orang-orang yang kuat ni tuan, yang berada di belakang, berada di luar, berada di hadapan ini, mereka perlu jaga kesihatan. Orang panggil apa tuan, tunaikan hak dan keperluan badan kita. Jangan kita abaikan kesihatan badan. Jadi asasnya tuan, ini bukan nak detailkan. Asasnya kita kena ambil pemakanan yang betul mengikut keperluan kita. Majoriti gini tuan, majoriti penyakit kronik hari ini berpunca daripada pengambil pemakanan yang tidak betul. Ini kajian. Kajian yang dijalankan oleh salah seorang doktor pakar, Dr. Hamzah, doktor pakar jantung. Beliau mengkaji data yang menunjukkan bahawa punca penyakit kronik pada hari ini berpunca daripada pengambilan pemakanan yang tidak betul. Memang kita makan ni tuan orang kita ni, makan jarang sangat ada pantalarannya, sakit baru dia pantat. Masa sehat memang tak patah, membujur lalu, melitan patah, memang semua dia bedah. Ini konsep kita. Tetapi dalam Islamnya tuan, kita kena ambil pemakanan yang betul mengikut keperluan badan kita. Badan kita perlu apa? Kalau badan kita perlu lengkapkan keperluan antara tuan air, badan kita perlu setiap hari lengkapkan pengambilan air yang secukupnya. Yang kedua tuan, ambil karbo ataupun karbohidrat yang kompleks. Kurangkan pengambilan karbohidrat yang ringkas. Majoriti orang Melayu tuan, masa sebut orang Melayu ni gaya pemakanan dia dah menjadi budaya, dia akan ambil lebih karbo ringkas. Karbo ringkas ni beras putih, gula putih ataupun buat daripada kuih yang manis-manis yang dibuat daripada tepung putih. Itu semuanya dipanggil karbohidrat ringkas yang gulanya tinggi tetapi nutriensnya kurang padat ataupun nutrisinya longgar, nutrisinya kurang padat, kurang tinggi nilai pemakanan yang badan kita perlu, dan cukupkan dengan protein. Umpamanya saya tak nak sebut, ini bukan platform untuk kita sembah bab makanan. Itu tempat lain. Baik. Yang ketiga tuan, saya nak ringkaskan. Yang ketiga apa dia tuan? Yang ketiga, kita nak kena ada senaman. Ini kita kena ada senaman tuan. Yang ketiga kena ada senaman. Saya nak sebut 3 je. Senaman ni tuan, senaman ringkas kita kena ada. Gaya pemakanan pilih tuan, kena ada pantan. Yang trigger tinggalkan. Ambil yang booster untuk badan kita. Badan kita perlu saja, tak perlu tinggalkan. Banyak pemakanan-pemakanan yang pantan, saya tak nak sebut, kita tak sempat. Yang ketiga tuan, saya nak ringkaskan, apa yang terakhirnya ialah senaman. Memang kena ada tuan, tak mampu setiap hari, buatlah structure day kita, seminggu mungkin kita sempat 3 kali, cukup walaupun tak sempat setiap hari. Dan senaman ringkas ni tuan tak perlu lama, 15 minit, 10 minit dah okey. Tetapi kita nak badan kita bergerak. Kerana secara fitrahnya, badan kita dia perlu bergerak. Otot kita, tulang dan sendi yang ada dalam badan kita ini tuan, dia perlu bergerak untuk sehat. Itu maintenance dia, keperluan dia. Kita perlu jaga. Jadi senaman paling ringkas tuan, 10 ke 15 minit sudah okey. Yang paling penting untuk mengeluarkan peluh. Badan kita dia perlu berpeluh. Sebab tu orang yang nak elak daripada stres, dia nak cool, dia nak tenang, dia nak happy, tuan, senaman ringkas. Senaman ringan. Berjalan, okey. Tak perlu jogging. At least bergerak sehingga keluar peluh walaupun tak banyak. Kerana peluh apabila keluar tuan, dia akan merembeskan hormon yang kita panggil endorfin. Hormon endorfin ini yang kita panggil hormon happy. Menyebabkan kita rasa cool, kita rasa seronok, kita rasa ceria, kita rasa happy. Walaupun berlaku apa saja, musibah berlaku, kita stres, kita duduk dengan stres dengan kerja kita, stres dengan apapun, insya-Allah kita boleh handle, kita boleh cool. Kenapa? Kerana kita ada senaman walaupun ringkas. Berjalanlah pusing kiri, kita tak boleh keluar rumah.
nak keluar rumah dah tak boleh, dah orang panggil terhalang, maka kita pusing kiri kanan rumah kita tuan. Kalau ada orang yang duduk di taman yang boleh pusing-pusinglah sepada 10-15 minit kita nak berpeluh. Kalau tuan guru saya tuan-puan, ada 2 orang tuan guru saya ni, salah seorangnya orang tua yang hidup 107 tahun dia boleh hidup. Tuan guru Cik ni mati 107 tahun. Antara amalan dia tuan-puan, pagi dia tak baca kitab, 8.30 hingga pukul 9.30 dia akan senaman di luar dengan apa tuan-puan, senaman orang kampung lah, senaman orang kampung, dia akan menebas kebun dia. Ketika tu ni, kenapa nak waktu tu, waktu terbaik? Di antara ikut kajian ulama, dan rupanya dikaji dari segi saintifiknya, hari ni orang dah kaji. 8.30 ke 9.30 atau 9 suku, cahaya matahari diperlukan oleh badan kita ketika itu. Ada kandungan vitamin D yang diperlukan oleh tulang-tulang, yang diperlukan oleh tulang dan juga sendi kita. Dan sangat bagusnya kalau ketika tu, kita tak boleh buat lah, orang bandar, orang kampung boleh buat. Ketika tu kalau boleh, baju kita tak pakai baju, senaman nak cahaya matahari terus ke badan kita. Ini kita tak boleh buat tuan-tuan. Ini cerita sahaja. Sangat bagus waktu tu untuk kita seduh udara yang terbaik, cahaya matahari yang terbaik, dan keluar peluh untuk kita tuan-tuan, untuk kita rasa tenang, rasa happy apabila keluarnya hormon endorfin. Baik, itulah sekadar ringkas tuan-puan. InsyaAllah jaga 3 benda untuk kita kuatkan fizikal kita, kuatkan emosi kita, kuatkan mental kita, dan paling penting tuan-puan, kuatkan rohani kita dengan amalan-amalan tertentu supaya kita berada di lapangan dengan energi yang mantap, powerful, dan idea-idea yang sangat-sangat luar biasa. Saya kembali balik kepada Al-Fadhil Ustaz Hamdan untuk pusingan terakhir kita serah pada tuan guru kita, bagi masa yang banyak kat dia. Alhamdulillah, begitu menarik sebab semalam saya bersama dengan salah seorang Profesor Dr. Madia Zahara daripada UKM yang pakar dalam bidang diet. Ini pun menceritakan berkaitan dengan apa yang telah Ustaz nyatakan sebentar tadi berkaitan dengan vitamin D yang mana perlu setiap hari badan kita memerlukan vitamin D. Jadi nak tak nak bagaimana, jangan duduk kat rumah ada aircon membuta je kerja kan. Lepas subuh tidur. Sebagaimana Ustaz katakan tadi, sekurang-kurangnya jangan amalkan tidur selepas subuh. Jaga pemakanan supaya kita sentiasa kuat. Sebagaimana ayahanda Ustaz Ahmad Nazri ini. Nampak umur dah season tapi semangat. Bila saya bersama dengan beliau, subhanallah, pikul beras masuk kapal asli steady tuan-tuan. Kita orang muda ni malu. Kalau orang muda pun mengeluh dan sebagainya. Itulah saya bila mana bersama dengan ahli rakan-rakan NGO, Ustaz Kamarul Hisham sebagainya. Walaupun dalam keadaan sakit, kita lihat mereka masih lagi kuat. Jadi kita hari ini orang muda, pastikan kita jangan mudah mengalah. Kita sebagaimana saya katakan tadi, hanya amalan Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah, bukan payah pun. Lagu apa ni? Lagu-lagu yang panjang pun kita boleh hafal. Lagu Corona pun boleh kita ingat. Apatah lagi selawat kepada Ustaz Nabi Muhammad SAW. Jadi Ustaz, kita nak pergi kepada Ustaz Nazri, ayahanda kita ni, orang yang semangat. Saya memang dia otak yang berbisa lah. Saya nampak bahawa dalam gerak kerja sukarelawan ni tak putus-putus berhenti buat program dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dalam 1001, bukan 1001 menu alam, 1001 bukan 1001 musibah yang mana rakan-rakan kita yang sedang bergelut ini, dia bergelut dengan pelbagai ujian yang ramai di luar sana yang sudah mencapai tahap yang kritikal. Ada yang sampai nak bunuh diri dan ada yang dah pun bunuh diri. Kalau terlihat di antara negeri yang tertinggi Pulau Pinang, bagaimana kejadian statistik bunuh diri dan sebagainya. Begitu juga di seluruh negara pada hari ini. Mereka tahap kritikalnya. Jadi bagaimana depression hingga kadang-kadang sampai turun berat badan. Ada juga bila mana lagi stres, lagi banyak makan. Saya sendiri kalau saya stres, saya akan makan terbanyak. Jadi bagaimana? Dia ada juga kemurungan, stres dengan anak-anak PDPR, dengan suami, dengan isteri kat rumah, asyik bercakap, ceramah tanpa tajuk kan. Hari ni kita ceramah ada tajuk. Jadi dia bercakap, sebab apa? Stres tengok kita. Asyik duduk melongkang, ada main game je. Tak ambil hirau berkaitan dengan anak-anak. Jadi bagaimana? Mereka murung, turun berat badan, ada naik berat badan dan sebagainya. Adakah salah tindakan mereka meminta-minta bila mana mereka tiada beras, tiada makan minum? Adakah salah? Mereka meminta-minta dan hingga kan ada yang mengibarkan bendera putih. Adakah ini satu fitnah yang besar kepada syiar Islam? Boleh ayahanda jelaskan? Masya Allah, tabarakallah. Fadil Ustaz Hamdan,
pada Ustaz Azhar. Ana dengar poin Ustaz Azhar tadi, ana insaf dari sudut exercise, dari sudut jaga makan. Pagi ni tuan-tuan semua sahabat-sahabat yang menonton, banyak ilmu kita dapat. Ustaz Azhar, awal tadi apakah dia musibah, redha, tawakal. Dan slide kedua Ustaz Azhar cerita kita macam mana badan kita perlu penjagaan. Sebab tu Islam tidak menafikan sains, tidak menafikan senaman dan sebagainya. Ustaz Azhar bagi detail sikit pada kita tadi bab makanan-makanan. Mana rumusan daripada apa Ustaz Azhar sebut tadi, jaga makan, jagalah makan. Jadi ana ambil dari situ, jaga je makan, jaga je makan. Baru tidur je cari makanan Ustaz ya. Ustaz Azhar kata, doktor kata jaga makan. Kita pun jaga je makan, jaga je makan. Betul. Terbaik. Alhamdulillah. Macam baru-baru ni kami masuk ke pedalaman Kuala Kerai. Kami dijamu makan. Kami pun jagalah makan. Ayam hutan, udang galak, kijang, pelandu. Orang dalam jamu. Takkan kita nak tolak kan? Kan? Itulah susah juga. Tapi insaflah pagi ni apa yang Ustaz Azhar kongsi. Baik. Fitnah ataupun tidak fitnah pada Islam. Tentang jiran kita yang kelaparan. Jiran kita yang kesempitan hidup. Jiran kita yang tak tahu mana tempat yang dia nak mengadu. Sahabat-sahabat, Allah Subhanahu Taala, sebelum tu ana lafazkan kalimah yang mulia. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Baik. Dalam hal ni Islam ni syumul. Islam ni syumul. Dengan arti kata Islam ni menyeluruh ajarannya. Dia bukan suruh bangun tahajud semata-mata. Cuba kita tengok kisah Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Abu Darda ni seorang sahabat yang hebat yang diberi gelaran oleh ulama gedung ilmu. Gedung ilmu. Bila Salman ziarah dia sedang berpuasa. Bila Salman tanya dia apa aktiviti malam hari, dia banyak berqiyamul lail. Siang hari berpuasa, banyak solat sunat. Lalu Salman kata pada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kamu banyak berpuasa, berbukalah sama, badan kamu ada hak. Kamu banyak bangun malam, tidurlah sama, mata kamu ada hak. Kamu banyak waktu di atas jadah, bergaullah dengan isteri sama, dia ada hak. Tuan-tuan, ini nak ceritanya Islam ni bukan suruh duduk Mekah menghadap Kaabah 24 jam, bukan duduk atas jadah 24 jam. Tolong jaga batang tubuh kamu, tolong jaga keluarga kamu, tolong jaga jiran kamu. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa dhaifahu. Kama-kal Rasulullah SAW. Nabi kata kalau hang beriman dengan Allah dan hari akhirat, kata Nabi, maka muliakan jiran-jiran kamu. Muliakan jiran. Kalau dari sudut bahasa kita nak faham, muliakan jiran, apa maksud dia? Kita makan musangking, jiran kena dapat rasa musangking. Kerana dia mulia di sisi Allah. Dia mulia di sisi Allah. Dia bukan sekadar jiran, dia orang yang mulia di sisi Allah. Allah letak di sebelah kita. Dan jiran ini, sahabat-sahabat, anak-anak berkata, jiran dalam konteks ini, dia tidak ada batas bangsa, dia tidak ada batas agama, dia tidak ada batas IC, dia pendatang ke, dia warga asing, tidak. Bagaimana dia 40 pintu dengan kita, kiri, kanan, depan, belakang, dia jiran. Pasal ambulans datang, dia dulu yang nak tolong angkat. Ambulans datang, adik-beradik kita di kampung lambat nak tunggu sampai. Bila penduri kenara, mereka dulu yang akan basuh pinggan, yang akan pasang kemah. Ini jiran. Contoh, rumah terbakar, dia dulu akan terhubung rumah kita angkat barang. Dan jiran lah yang nampak api yang nak makan rumah kita. Betul? Adik-beradik kampung tak nampak. Jiran yang nampak. Baju basah, kena hujan. Jiran yang nampak.
Jiran tadi tak kira batas dia agama, bangsa ataupun warga negara. Itu jiran. So kata Nabi, falyukrim jarahu, muliakan jiran. Muliakan jiran. Jangan sampai dia ikut budaya yang tak senonoh angkat bendera putih. Kalau dia angkat bendera putih, maknanya kita adalah jiran yang gagal. Jiran yang gagal. Satu. Yang kedua, anak nak sebut sini sahabat-sahabat, kata para ulama, kenapa sampai peringkat dia ikut budaya yang tak tu pasal, dia susah nak bertegur siapa dengan kita. Kan? Balik kerja, buka pagar, masuk kereta, gedebung, tutup pintu, sengap, esok keluar pula. Malam balik pula. Jiran tak tahu dia ni reptilia ke, amfibia ke, mamalia ke. Jiran tak tahu. Kan? Balik kerja nampak, Assalamualaikum bang, Assalamualaikum Haji, Assalamualaikum bro, apa khabar? Duduk kerja mana? Saya baru pindah, baru seminggu. Ni, Assalamualaikum bro, Assalamualaikum abang, Haji apa khabar? Kerja kat mana? Saya baru pindah sini, 5 tahun lepas, 5 tahun baru bertegur. Jangan begitu. Kata para ulama, jadikan diri kita ni air putih. Tahu air putih? Air kosong. Al-ma'i, air kosong. Air kosong, air pipe ataupun air telaga ataupun air mineral. Jangan jadikan diri kita tertarik minuman yang paling popular di Malaysia, tertarik. Jangan jadikan diri kita tertarik. Tertarik, ada orang kembung perut, tak boleh minum. So dia tolak tertarik. Ada orang kata kencing manis, tak boleh minum. Dia tolak tertarik. Jangan jadikan diri kita air kopi. Ada orang kata tak boleh tidur nanti. Dia tolak air kopi. Ada orang yang jangan jadikan diri kita air batu. Ada orang sakit orat, dia kata tak boleh minum air batu. Dia tolak air batu. Dia kata rosak stamina, minum air batu. Dia tolak air batu. Ada orang suka minum air panas kosong. Baby tak boleh minum air panas kosong. Dia tolak air panas kosong. Ada orang suka minum air susu. Dia kata sakit perut. Minum air susu. Dia tolak air susu. Ada orang suka minum air gas. Dia kata air gas tak manis, tak bagus, gula tinggi. Dia tolak air gas. Siapa yang tolak air kosong? Air mineral siapa tolak? Baby baru beranak boleh kita suap. Yang nyawa nak keluar pada badan pun boleh kita suap. Kencing manis boleh minum, darah tinggi boleh minum, jantung, kolesterol boleh minum. Air putih kosong. Jadikan diri kita air putih kosong. Semua orang boleh masuk dekat dengan kita. Semua orang boleh masuk dekat dengan kita. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu. Nah, jadikan diri kita air putih kosong. Semua orang boleh masuk dekat dengan kita. Semua orang boleh terima. Tengah malam boleh minum, tiap hari boleh minum. Hujan lebat boleh minum, dalam salji pun boleh minum. Insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu taala, memang mereka itu ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Kita tengok Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-20. Kita tengok nah. Surah Al-Furqan ayat 20. Kita ambil kata-kata Ustaz Azhar, apa-apa terus kontak Allah. Apa-apa terus kontak Allah. Nah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbiruna wa kana rabbuka basira. Sadaqallahul azim. Dan kami jadikan sebahagian dari kamu sebagai ujian dan cubaan bagi sebahagian lain, supaya ternyata adakah kamu dapat bersabar dengan ujian itu. Ingat, Tuhanmu sentiasa melihat keadaan kamu. Allah bagi rezeki. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi jiran kita ditimpa musibah, keluarga kita ditimpa musibah. Dia bukan minta kereta kita, dia bukan minta peti ais kita, dia minta sedikit dia perhatian. Mungkin sehari je kita ziarah. Mungkin satu sampul je kita bagi. Mungkin RM10 kita bagi. Besar bagi mereka. Musibah yang menimpa mereka, keampunan bagi mereka. Musibah yang menimpa mereka, ingat, mereka itu adalah pintu pahala bagi kita. Masya Allah. Keluarga yang ditimpa musibah, jiran yang kesempitan, kita jenguk, kita bantu, kita hulus kupang, 2 kupang. Mereka itu adalah pintu pahala bagi kita. Ingat apa dia? Mereka adalah pintu pahala bagi kita. So jangan sampai mereka pergi mengadu merata, yang busuknya nama kita. Dia pergi kampung sebelah. Maknanya kita tak ambil tahu hal mereka. Allahu Akbar. Allah bagi rezeki untuk kita. Untuk apa? Untuk syurga kita lebih baik. Allah bagi harta kepada kita untuk syurga kita lebih baik. Unfiq ilaika. Kita infak, Allah lebih lagi akan infak kepada kita. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifa lahu wa lahu ajrun karim. Wa lahu ajrun karim.
Kata Allah, siapa memberi pinjam kepada Allah. Cuba tengok ayat ini, sangat-sangat indah. Allah kata, siapa memberi pinjam kepada Allah? Allah nak pinjam duit kita, Allah miskin. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Tetapi apa maksud bagi pinjam? Kita bagi dengan apa saja keperluan orang yang memerlukan, baik yang meminta ataupun tidak meminta, kata Allah. Dalam Quran sebut, harta kita ada hak orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Meminta yang maksud, dia betul-betul suntuk dia minta. Yang tidak meminta, dia malu nak minta. Tapi dia suntuk, dia sempit. Tapi dia malu nak minta. Maka dalam harta kita ada hak mereka. So, kata Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ya, dia ikhlas, dia tidak mengungkit pemberian dia. Dia bagi pula dengan manis muka. Dia bagi ikhlas, jujur elok dia bagi. Bagi pinjam. Ayat, zahir ayat, bagi pinjam. Allah akan bayar balik dengan syurga. Masya Allah. Itu pinjaman kita kepada Allah. Allah bayar bukan dengan RM10 kita bagi, bukan RM50, bukan RM100 kita bagi. Allah bayar dengan syurga. Ini kelebihan kita. Allah bagi musibah pada dia untuk angkat darjat. Allah juga bagi pada kita peluang untuk angkat darjat dengan harta yang kita ada. Jadi dalam konteks ini, anak nak tutup dengan hadis Nabi. Tadi surah Al-Furqan ayat yang ke-20. Al-Furqan ayat yang ke-20. Dan anak nak tutup dengan hadis Nabi SAW. Tengok Nabi pesan pada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Zar ni seorang sahabat yang sangat-sangat ambil berat orang miskin, orang susah. Ulama mengenalkan dia tokoh pada orang-orang zuhud. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, inna khalili, sesungguhnya kekasih aku Rasulullah lah tu, berwasiat kepada aku, awsani, berwasiat berpesan kepada aku, iza tabakhta maraqatan faksil ma'aha summa zur ahlal baiti min jiranika fa'asibhum minhuma bima'ruf. Rawahul Muslim. Apa maksud dia? Wahai Abu Zar, kata Nabi SAW, sesungguhnya kekasih aku berpesan. Abu Zar kata, memberi pesanan kepadaku, jikalau anda memasak sup, idza tabakhta maraqah, bila kamu masak makanan, masak sup, masaklah apa-apa pun, Nabi pesan kat dia, faksir ma'aha, berbanyakkan kuah dia. Banyak, lebihlah sikit. Buat goreng pisang sedap, goreng pisang pula dah. Apa nama ni? Goreng ayam sedap, bau semerbak. Maka kata Nabi, fa'aksir, perbanyakkan masakan, lebihkan sikit. Unzur ahla bait, tengok jiran-jiran kamu. Nabi suruh daripada jiran kamu, jiranika. Maka kata Nabi SAW, bagilah sebahagian yang kamu masak itu dengan cara baik. Jangan bagi hak lebih, bagi hak elok. Nabi suruh perhati bila kita masak, jengok kiri kanan, depan belakang, tak payah sampai 40 pintu lah. Kalau 40 pintu, kita pula tak dapat makan. Kan? Masak tu kata Nabi, biar lebih sikit. Ini Islam aja ambil berat jiran. Kalau jangan sampai diangkat bendera putih, nampak sangat kita tak ambil tahu jiran. Dalam bendera putih tu tak tahu mana punya ajaran. Ingat, ajaran kita bukan bendera putih. Ajaran kita sebelum diangkat bendera putih, kita dah pergi hantar dah semangkuk lauk. Kita dah pergi hantar dah semangkuk sup. Kita dah hantar dah sepotong kuih. Kita dah hantar dah sebiji musangking. Tu dia musangking. Ustaz sebut contoh mampu kali ni. Boleh tak? InsyaAllah. Anak musang pun tak dapat makan, king pun memang tak jadilah. Kan? Jadi insya-Allah. Ingat hadis tadi, maka last but not least, cewah macam budak sekolah pula berasa. Ya Abu Dzar, hadis yang lebih kurang sama, kata Nabi SAW, iza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Maka kata Nabi, hai Abu Dzar, jika anda masak sup, maka perbanyakkan kuahnya. Telitilah tetanggamu yang mana perlu kamu bagi. Nabi suruh kita ambil berat jiran. Nampak bila datang, terus tengok anak bini dia. Ada jiran yang kematian, terus tanya macam mana sekolah anak mereka. Kan? Nampak yang suami dia meninggal, terus tanya macam mana jodoh kamu. Yang tu kita serah pada Ustaz Hamdan. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak. Jadi penggulungan penutup kepada Fadil Ustaz Hamdan, insya-Allah.
Ustaz Hamdan tak unmute ke tu? Anda tak dengar. Terima kasih kepada Ayahanda di sebalik ke gurauan Ayahanda sebentar tadi terselit 1000 makna yang disampaikan kepada kita bahawa sebelum sebenarnya bila bendera putih berkibar tu maksudnya kita gagal. Kita gagal. Jadi dalam Islam mengajar kepada kita supaya jaga jiran tadi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ayahanda sebentar tadi, fal yukrim, memuliakan jiran tetangga. Jadi insya-Allah Ustaz, kita ada persoalan ni. Siapa nak jawab ni? Ada Ustaz Azhar. Ustaz Azhar. Dan yang mana daripada rakan kita, Ustaz Azhar boleh nampak tak? Soalannya ialah seorang ibu diuji dengan anak kecilnya mengidap penyakit yang sangat serius. Walaupun redha dengan ujian ini, ibu tidak sanggup melihat derita yang dialami anaknya. Dan ibu tersebut berdoa kepada Allah agar mengambil nyawa anaknya itu. Subhanallah. Adakah dengan berdoa begini menunjukkan ibu itu tidak redha? Subhanallah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh Ustaz? Okey, baik. Saya respon ringkas saja, yang lebih itu. Ustaz respon ringkas dan Ustaz buat penutup, dan Ustaz mohon Ustaz ceritalah sikit sebab Ustaz dua orang berdua ni adalah di antara mereka yang kerjanya adalah selain pada kuliah, Ustaz ceritakan juga apa yang Ustaz buat jual apa tu untuk kita sebarkan maklumat-maklumat ini kepada masyarakat. Ustaz Nazri jual daun ketum Ustaz Nazri. Bukan daun ketum. Apa saja lah. Nanti lepas ni Ustaz boleh terus conclusion. Silakan Ustaz. Baik, saya respon soalan tadi ringkas. Sekejap lagi ditambah oleh Al-Fadhil Ustaz Nazri. Adakah boleh kita anak yang menderita sakit teruk, kita berdoa agar Allah mengambil nyawa anaknya itu? Adakah dengan berdoa begini menunjukkan ibu tidak redha? Baik, satunya tuan-tuan, adakah boleh doa, saya nak respon pertama dulu, adakah boleh kita berdoa supaya Allah ambil nyawa anak kita? Jadi secara umumnya berdoa supaya dimatikan ataupun Allah ambil nyawa ni sesiapa ni, kalau orang Islam itu hukum dia makruh. Jadi makruh kita berdoa supaya Allah Ta'ala ambil nyawa ataupun matikan si fulan tanpa mengira sesiapa pun, sama ada anak kita ataupun sesiapa pun. Ini secara umum saja. Adakah tanda kita tak redha? Itu ada kaitan tu. Kalau sebab itu penting sangat supaya kita yang disuruhnya ialah kita sentiasa berdoa sebagai medium ataupun saluran untuk kebergantungan kita dengan Allah supaya Allah memberi kesembuhan. Sebab doa ni tuan-tuan, doa ini diperintah oleh Allah Ta'ala. Doa supaya kita minta Allah sembuhkan dan berusaha. Itu secara fizikalnya itu adalah usaha kita yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan hentikan supaya Allah Taala ambil cepat. Kenapa? Karena akan menghentikan. Kenapa makruh ilah yang disebut dalam kitab fiqh? Apabila kita minta Allah Taala ambil nyawa anak kita, maka kita akan terhenti kebaikan yang Allah beri kepada kita. Sebenarnya tuan-tuan, orang yang diuji dengan sakit, ujian sakit itu merupakan salah satu cara Allah Ta'ala nak beri pahala kepada dia. Tadi disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nazri. Allah berikan nak beri pahala kepada kita. Sebab itu usaha kita cari ubat, usaha kita berdoa akan direkodkan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pahala apa lagi tuan-tuan? Pahala berusaha, pahala doa direkod, pahala sabar. Kita sabar, kita usaha dah usaha, makan ubat dah makan ubat, apa saja dah buat terus kerana ini perintah Allah Ta'ala. Di masa yang sama kita doa, perintah Allah Ta'ala dapat pahala. Dan kita terus sabar. Sabar dengan dan cekal dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dapat pahala. Kerana itu merupakan ibadat. Sabar salah satu ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga tawakul merupakan salah satu ibadat, dipanggil maqam tawakul. Ada maqam tawakal, ada maqam redha kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita redha dapat pahala. Kita sabar dapat pahala. Dan kita tawakal, serah kepada Allah. Aku hanya usaha saja. Aku doa, aku dah doa, aku dah makan ubat, aku dah makan ubat. Apa saja itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu jangan kita doa supaya diambil oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana terhenti kebaikan kita. Supaya mengalir kebaikan. Kerana Allah nak bagi pahala kepada kita dalam pelbagai bentuk. Ada yang dibagi pahala kepada kita dalam bentuk musibah.
kita diuji dengan sakit. Orang sakit tuan-tuan, Allah rekodkan pahala sepanjang sakit dia. Dia berusaha dapat pahala, dia sabar dapat pahala, dia redha dapat pahala, dan dia tawakal dapat pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara ringkas saja. Baik, sebab itulah tuan-tuan, kita usaha ini saya selalu sebut tuan-tuan, saya selalu sebut sebab saya dalam bidang pemakanan ini lebih kurang 13 tahun buat produk sendiri. Jadi saya banyak berdepan dengan orang sakit tuan-tuan. Saya banyak berdepan dengan orang sakit, orang stres tiap hari, handle orang stres, handle orang sawan, gila orang sawan tarik epilepsi ataupun gila babi, orang sakit mental, dan inilah yang kita motivasi mereka supaya mereka cool. Cari ubat, walaupun tak sembuh, makan ubat ni tak sembuh, makan suplemen kita tak sembuh, tak apa. Ini Allah Ta'ala nak suruh kita usaha dan nak bagi pahala kepada kita. Kita berusaha, ikut adat-adat dia, mudah-mudahan kita dia ikutkan pahala kebaikan mengalir sampai kiamat. Inilah dia salah satu cara Allah nak berikan kepada kita. Sebab itu, jangan bimbang yang tanya tadi, sebenarnya kita sedang diberi pahala oleh Allah Ta'ala dalam bentuk yang begini. Cuma kita ingat apabila kita makan ubat, apabila kita ambil suplemen, apa sahaja kita buat, ingat itu usaha kita. Walaupun kalau Allah sembuhkan, itu bonus kepada kita. Kalau Allah tak sembuh, redha, ini pahala lagi. Allah nak beri lagi pahala, mengalir lagi pahala. Itulah dia, kita kena benda-benda yang kita perlu ada di dalam kita berusaha untuk menyembuhkan penyakit kita. Apabila kita tak sembuh, kita tak give up, kita tak stres, kita tak tension. Kenapa? Kerana kita redha. Mungkin Allah tak bagi lagi usaha dia lain. Allah tak bagi juga teruskan usaha dan teruskan usaha. Walaupun sampai mati tak sembuh, tetap itulah pahala kebaikan mengalir sampai kita mati. Sebab tu saya tuan-tuan, saya banyak handle dalam 2-3 tahun ni, banyak handle orang sawan babi. Epilepsi. Sawan babi nampak buruk sangat tuan-tuan, orang Kelantan dia panggil sawan babi. Epilepsi, dia ni tuan-tuan, stres, dia punya trigger dia ataupun aura dia apabila dia stres, dia tak boleh handle stres, dia depression. Apabila depression, dia naik ke anxiety dan juga naik kepada mental. Jadi orang ni tuan-tuan, dia memang dia hidup dia selalu dia rasa tak ada apa dah hidup tak ada nilai, hidup tak ada guna. Kenapa Allah Ta'ala timpul macam-macam dia rasa. Maka kita kena buka minda dia balik, kita kena polish minda dia balik. Kalaulah makan ubat ini, makan suplemen ini untuk sebagai inisiatif kita ikut perintah Allah, usaha ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya balik kepada Al-Fadil pengurusi majlis. Terima kasih kepada Ustaz Hamdan dan terima kasih juga kepada Al-Fadil janda kita Tuan Guru Ustaz Ahmad Nazri kerana berkongsi ilmu yang sangat banyak dan sangat powerful pada kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada penonton yang berpeluang ataupun yang memberikan masa anda untuk bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan diberikan manfaat ilmu kepada kita dan untuk terus kekal dan tabah menghadapi segala ujian dan musibah yang berlaku dalam kehidupan kita. Baik, kembali balik kepada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah dia kupasan yang saya rasakan begitu menarik dan penutup yang begitu tertarik, membuatkan kita pasti menjadikan kita sebagai hamba Allah yang mensyukuri di atas segala ujian musibah. Jadi akhirnya Ustaz Nazri, akhir sekali kupasan, last penutup dalam 20 minit. Lebah kita dah tak sedar 1 jam setengah dah kita ni, subhanallah. Silakan Ahinda. Masya Allah, tabarakallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baik. Ana nak respon pada soalan yang terakhir tadi, bukan nak menambah poin Fadil Ustaz Azhar, dah cantik. Cumanya kekuatan jiwa kita berada pada 5 tempat insya-Allah. 5 tempat seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Hujjatul Islam, Imam Ghazali rahimah ta'ala. Pertama, seperti Quran sebut, rajin-rajinlah kita semua bangun malam. Ini kekuatan jiwa. Bila jiwa kita kuat, marilah hujan macam mana pun. Pagar kita kuat, ribut mari tak runtuh pagar, banjir mari tak tumbang pagar. So bila pagar kuat, orang dalam pagar, harta dalam pagar akan selamat. Bila jiwa kuat, agama kita akan selamat, pemikiran akan selamat, lisan kita akan menuturkan yang baik-baik. So rajinkan kita bangun malam berhubung terus dengan Allah. Puasa sunat, kalau boleh, Quran jangan tinggal berserta makna, bergaul dengan orang-orang soleh dan perbanyakkan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Banyakkan kita ingat Allah. Ingat Allah ni Quran punya, solat punya, memegang biji tasbih punya, sedekah punya. Itulah sumber kekuatan bagi orang beriman.
ubat hati ada 5 perkara. Kalau tak ingat, sila rujuk lagu Opik. Rujuk lagu Opik, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Jadi kembali pada Fadil Ustaz Hamdan. Boleh iklan ke? Boleh, silakan Ustaz, iklan Ustaz punya program apa produk, silakan. Tadi anda dapat satu maklumat yang terbaik pada pagi ini. Ustaz Azhar, kita juga buat rawatan sekretari kan, jiwa dan sebagainya. InsyaAllah Ustaz, ada masa kita jumpa sekali Ustaz. Sama-sama Ustaz ambil pengalaman Ustaz Azhar dalam bab ni yang kita tak ada. Ini jarang yang para asatizah terlibat dalam bab ni. Selalunya orang pergi kepada pakar-pakar psikologi, kaunselor-kaunselor kan. Baik, pertama anda ada madu. Siapa berhajat dengan madu tualang? Anda ada madu tualang ni, sekilo ni RM70. Madu tualang sifat daripada Quran sendiri yang ajar kita, kerana lebah adalah binatang yang asalnya dari syurga tuan-tuan. Lebah adalah binatang yang asal dari syurga. Untuk tahu lebih detail, boleh WhatsApp Ana. Nanti Ustaz Hamdan type nombor Ana. Ini madu tualang, RM70 sebotol. Ana ada madu sidir Yaman, antara madu terbaik dunia. Madu sidir Yaman setengah kilo, RM250. Ana ada madu yang siap dengan habatus sauda, RM40 suku kilo. Ana ada kapsul habatus sauda, kapsul minyak habatus sauda syifa kulidat kata Nabi. RM60 210 kapsul. RM60 210 kapsul. Ana ada kapsul minyak zaitun RM55 210 kapsul. Ini semua penawar daripada Quran dan hadis Nabi. Ayat ni penawar daripada anak, ini penawar jajan nama dia, lapa-lapa kunyah. Tengok bersama mana, popiah siput gondang nama dia. Inti dia suruh ringkan RM15, 50 biji. Sedap ya Allah. Anak juga ada produk-produk lain, kuaci dan sebagainya. Kuaci dah siap kupas, ada 5 perasa. Sedap dia, 6 harakat. Sedap. Wallahu ta'ala alam. Siapa yang berhajat, boleh WhatsApp kepada 6 harakat sedap dia. Dan tertera gambaran kat situ. Masya Allah. Wallah ta'ala. Kalau gambar Ustaz Hamdan, maknanya yang tu adalah barang yang kopi. InsyaAllah. Wallah ta'ala. Salah silap. Sedap 6 harakat. Subhanallah. Banyak sesuatu yang saya menarik dengan kupasan huraian daripada Ayanda Ustaz Ahmad Nazri. Dan insyaAllah untuk malam tuan-tuan hari ini, program kita ni ialah secara santai. Dan kita tidak bukan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai dalam aparat asatizah terus bergerak walaupun untuk tak ada apa ni benefit yang kita nak, ialah tidak bukan untuk membantu masyarakat yang dalam kesusahan. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan dapatlah membantu para asatizah kita juga yang ialah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapat saya simpulkan dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Daripada ayat Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-216, yang mana Allah SWT berpesan, dan boleh jadi kamu tidak menyukai kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagi kamu, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Itulah yang mana apa yang telah berlaku pada kita semua, mudah-mudahan dianugerahkan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tuan guru kita Ustaz Azhar dan begitu juga Ustaz Ahmad Nazri. Mudah-mudahan saya nak minta siapa nak doa sikit dalam 2-3 minit untuk kita. Tunggu jangan. Jangan. Ustaz Nazri, Ustaz Azhar. Ustaz Nazri. Jangan. Anak doa masuk tanda saja. Apa bismillah dia pun berkat. Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا صابرين، حمدا يوافي حمدك ومزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا وعن جميع المسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي الحكم واهدني بالصالحين واجعلني لسانا صدق في الآخرين واجعلني مورثة الجنة نعيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا مظلومين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجزام ومن شيء أسقم. اللهم إنا أعوذ بك من الحمل الحزان وعاجز والكسل والجبن والبخل والعجز وقهر الرجال يا الله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك يا الله كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا يا رب العالمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أرنا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجنا من خزي العذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا مظلومين ya Allah Tuhan. Angkatlah wabak ini ya Allah, kami tidak mampu ya Allah dengan ujian yang berat bagi kami ini ya Allah. Engkau melihat seluruh dosa kami, dosa ahli keluarga kami, isteri kami, anak-anak kami, tetangga kami, keluarga kami, ibu ayah kami ya Allah, pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah Tuhan, satukanlah hati kami semua dengan wahyu-Mu, dengan hidayah-Mu. Satukan hati kami semua dengan Al-Quran-Mu ya Allah ya Tuhan. Bukakanlah hati yang tertutup ya Allah, lembutkanlah hati-hati yang masih keras. Hidupkanlah hati yang mati ya Allah ya Tuhan. Ya Allah Tuhan, jadikanlah mata kami memandang yang baik agar mata kami dapat memandang wajah Rasul SAW di akhirat kelak ya Allah. Lisan kami menuturkan kebaikan agar lisan kami dapat melafazkan syahadat di akhir hidup ya Allah. Tangan kami melakukan kebaikan agar tangan kami dapat menerima catatan amal dari kanan. Telinga kami sentiasa mendengar tazkirah ayat Al-Quran yang baik-baik agar telinga kami dapat mendengar syahadah di akhir hidup kami ya Allah. Kaki kami melangkah ke tempat baik agar kaki kami dapat melangkah ke syurga tertinggi-Mu ya Allah ya Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih sekali lagi pada Ayahanda Ustaz Ahmad Nazri, terima kasih kepada Ustaz Azhar, terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah menonton, sharekan maklumat kita pada hari ini, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati. Jadi insya-Allah sekadar saja saya mohon jutaan kemaafan kerana ada terkasar bahasa tertulis kata sepanjang saya mengendalikan program Bual Bicara anjuran Sekretariat Jom Vaksin Asatizah Mosti pada hari ini, mudah-mudahan ianya diberkati dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni, kita selalu kalau nak sesuatu, kita kalau nak, kita nak. Kalau kita tak dapat, kita marah. Kadang-kadang kita tanya kenapa orang buat macam ni pada saya. Kenapa orang macam ni, kenapa macam ni, kenapa tak orang lain. Tapi sebenarnya ada orang diuji dalam kehidupan dapat jodoh lambat. Ada orang diuji dalam kehidupan dapat anak lambat. Selalu manusia kata Tuhan marah saya, Tuhan tak sayang saya. Saya nak beritahu tuan-puan, bagi semua musibah dalam dunia ini cuma ada satu jawapan. Tak ada dua, tak ada tiga, cuma satu. Apa jawapan dia? Semua yang terjadi ni kerana Allah sayang kita. Tuan-puan tengok orang bersedih, susah, rasa kehilangan sesuatu, beritahu kat dia semua ni tak ada banyak jawapan, cuma satu. Jawapan dia Allah sayang kita. Sebab tu Nabi Muhammad SAW ajar kita, kalau kita susah, kita sedih, Allah sendiri dalam Quran, wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolongan dengan jalan sabar dan jalan solat. Nabi SAW ajar manusia ni bersangka baik. Kalau tuan-puan nak banding susah kita dengan Nabi, apalah sangat. Kalau tuan-puan nak banding tangisan kita dengan tangisan Nabi, apalah sangat apa yang kita lalui dalam hidup ni. Nabi SAW pernah sekali buat dakwah, masuk satu kemah, tercampak keluar. Masuk kemah kedua, maaf lebih kurang bahasa, tercampak keluar, maaf. Akhir satu kemah terima Nabi. Nabi SAW sangat gembira. Bukan sebab Nabi nak orang terima Nabi. Nabi nak orang ni bahagia, masuk syurga, selamat, dapat menjadi manusia bermulia. Apa jadi? Nabi baru tak seronok, datang ketua kaum halau Nabi SAW. Nabi naik unta, orang cucuk unta Nabi, Nabi jatuh, maaf. Orang tabur pasir pada Nabi SAW. Ada orang tarik baju Nabi SAW sampai koyak. Kalau saya tak apalah, saya cuma ebit kan, saya tak bukan siapa-siapa. Ini Rasulullah SAW. Bila Nabi balik tu yang hayang, tak ada orang tolong Nabi,
Datang satu wanita yang sangat cantik, lawa, baik, sempurna. Itu anak sulung Nabi, nama Zainab. Dia kata, wahai ayah, siapa yang tergamak buat macam ni pada ayah? Siapa yang sampai hati buat macam ni pada ayah? Tahu tak Nabi kata apa? Wahai anakku, jangan kamu lihat apa yang kamu lihat hari ini. Jangan kamu lihat apa kamu lihat hari ini. Dengar baik-baik. Sesungguhnya Islam ini akan sampai pada setiap orang, sama ada rumah mereka di bandar atau di kampung. Nabi SAW nak semua dalam dunia ini bahagia masuk syurga. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi tak pernah berdendam dengan siapa-siapa. Nabi menjadikan kesusahan dalam hidup ni satu proses untuk dekat pada Allah. Tentu dalam hidup nak dapat sesuatu kita kena sabar. Sangka baik. Oh, ada baik ni, ada baik. Kemusnahan hidup seseorang bila dia mula sangka buruk pada keliling dia. Sangka buruk pada mak ayah sendiri, sangka buruk pada suami, pada isteri, pada anak-anak, pada masyarakat, pada manusia. Dan tahu tak kemuncak kemusnahan hidup seseorang bila? Bila dia mula sangka buruk kepada Tuhan. Saya pernah jumpa orang, saya sebut tak ada 12 tangan 2 kaki. Malam-malam dia doa, dia menangis, dia basuh tandas. Saya tanya, abang, tumpuan tanya soalan tentang hidup dia. Maaf nak tanya, kita tanya tentang hidup orang. Tahu tak dia kata apa? Ustaz tanyalah, Ustaz. Tak apa, dia senyum je. Orang Thailand, Allah ni baik, Allah ni baik. Dia tak ada 2 tangan 2 kaki, tapi dia kata Allah baik. Kita ada 2 tangan 2 kaki, macam-macam nikmat, tapi kita terlupa nak terima kasih pada Allah SWT. Rasa macam putus harapan untuk hidup. Rasa macam fikiran rasa macam down sangat-sangat down. Dengan kerja tak ada, nak ramai, harapkan kerja, harapkan duit kerja isteri. Terus kadang-kadang isteri pun selalu duduk menangis dengan kita kan. Tension dengan kita lah, maksudnya kita pun ada buat hal juga, ada buat perangai yang isteri tak suka.